Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita masuk tajuk gaya visual lakaran iaitu rendering. Proses rendering merupakan satu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gaya visual lakaran objek agar lebih menarik dan realistik. Realistik tu maksudnya objek kamu akan nampak seperti objek yang sebenar. Rendering ini digunakan untuk memaparkan permukaan rata supaya kelihatan melengkung atau membojol keluar, dan rendering boleh menggunakan warna, tekstur, garisan dan bentuk untuk menampakkan bentuk realistik tadi. Antara alatan asas mewarna yang kamu boleh gunakan ialah seperti pensel warna, pen penanda ataupun marker pen, highlighter pen, pen dakwat dan pastel kapur. Dalam proses rendering ini nanti, kamu akan mewarnakan objek kamu dengan menggunakan teknik garisan, tekstur untuk menampakkan ton gelap dan ton cerah, pantulan cahaya pada objek kamu supaya objek kamu itu akan nampak lebih seperti objek yang sebenar. Kita boleh tengok dalam rajah 4.19. Ini adalah contoh teknik rendering pada reka bentuk produk. Sebagai contoh yang gambar pertama itu, dia akan lukis dan warnakan produk tersebut. Kemudian lakaran yang kedua ialah dia membentukkan produk kamu. Yang ketiga, dia memasukkan elemen-elemen garisan, rupa, bentuk, tekstur, elemen-elemen reka bentuk supaya produk kamu nampak lebih menarik. Dia punya hiasan ataupun coraknya. Yang keempat, lakaran keempat barulah direnderkan. Direnderkan, dimasukkan ton gelap, ton cerah dan pantulan cahaya supaya objek kamu nampak seperti objek yang sebenar. Untuk tugasan hari ini, cikgu gunakan pemadam pensel dan pensel warna. Kita pilih salah satu objek lah dalam buku teks. Kita cuba lukis lampu tidur. Yang pertama sekali kamu kena lukis lampu tidur tu. Lukis saja dulu macam biasa. Kita kecilkan sikitlah tapaknya, macam besar sangat pula kan. Kita kecilkan sikit kaki lampu tu. Siap lampu kita. Seterusnya kita warnakan. Sebagai contoh, cikgu gunakan warna biru. Semasa kamu mewarna ni, kamu jangan tekan pensel warna kamu. Kita warnakan secara pudar sahaja. Sebab nanti kita akan masukkan ton-ton gelap, ton cerah dan pantulan cahaya pada lampu kamu. Kita sudah siap mewarna. Seterusnya kita akan masukkan bentuk-bentuk pada objek kamu tu ataupun produk kamu. Sebagai contoh, kita gelapkan garisan objek. Kemudian masukkan bentuk-bentuk, contoh ada bentuk lengkungan, ataupun ada bentuk bulatan. Kemudian selepas kita masukkan bentuk-bentuknya tadi, seterusnya kita masukkan dia punya corak pula ataupun hiasannya. Sebagai contoh, kita masukkan dulu yang ini untuk tekan switch on off. Kemudian kita masukkan contohnya garisan, elemen garisan. Yang ini terpulang kepada kamu. Kamu mau corak produk kamu macam mana, terpulang kepada kreativiti. Sebagai contoh di sini cikgu masukkan garisan melintang untuk kaki lampu. Tadi kita sudah masukkan garisan, elemen garisan. Terusnya kita masukkan elemen rupa pada lampu kita. Cikgu masukkan rupa bulatan. Seterusnya kita warnakan corak-corak kita tadi. Sebagai contoh garisan tu cikgu warnakan dengan warna ungu.
Kemudian rupa bulatan kita gunakan warna biru tua. Seterusnya barulah kita bagi ton gelap pada objek kamu. Okay, biasanya ton gelap ini dia akan berada di sisi-sisi garisan, di tepi garisan tu. Kemudian bahagian tengah objek kamu dia akan warna cerah. Di setiap sisi garisan kita warnakan dengan ton gelap. Maksudnya ton gelap ini kamu akan tekan pensel kamu itu. Okay, kalau tadi kita mewarna warnanya pudar kan, kita tidak tekan. Tapi untuk ton gelap ni kita tekan pensel kita supaya dia nampak lebih gelap. Kemudian untuk menambahkan lagi warna ton gelap itu kita gunakan warna hitam. Di bahagian bawah kepala lampu ni dia akan nampak lebih gelap sebab dia terlindung oleh kepala lampu. Okay, jadi kita warnakan dia gelap lagi lah. Okay, kemudian di sisi kaki itu, okay, untuk menonjolkan bahagian hadapan kaki, okay, kita warnakan dia lebih gelap. Baru dia akan nampak ke depan sedikit. Kemudian bahagian sisi kita warnakan. Okay, kenapa kita gariskan secara menyerong? Sebab kita mahu nampakkan tapak kaki lampu tu dia ada bahagian belakangnya. Kemudian kepala lampu. Okay, bahagian yang melengkung kita warnakan secara melengkung lah, supaya kita tidak menampakkan bentuk objek tersebut, objek yang sebenar. Okay, semasa kita warnakan pun, okay, kalau bentuk objek itu melengkung, kita warnakan secara melengkung. Jangan kamu warna secara lurus. Okay, nanti dia tidak nampak, dia akan nampak macam permukaan rata. Okay, kalau bentuk melengkung, kita warnakan secara melengkung. Okay, siap kita warnakan bahagian sisinya. Bahagian tengah-tengah kita biarkan cerah. Seterusnya kalau kita mewarnakan objek yang bulatan, kita mau nampakkan bentuknya bulat. Okay, kita warnakan secara membulat, barulah dia akan nampak bulatan. Jangan warnakan secara melintang ataupun menegak. Okay, sebagai contoh, ini bulatan. Okay, kita warnakan, jangan warnakan melintang macam ni. Okay, kita warnakan membulat. Okay, sebagai contoh, kita garis dulu melengkung-lengkung untuk membentuk bulatan itu. Okay, kita tentukan di mana dia punya pantulan cahaya. Kemudian di mana bahagian yang ton gelap. Kita boleh nampak perbezaan antara mewarna secara membulat dan secara rata. Kalau secara rata ni kita nampak bulatan, satu keping saja, rata. Okay? Tetapi kalau secara membulat, kita boleh nampak lakaran kamu lebih 3D. Jadi objek kamu nampak seperti objek yang sebenar. Okay, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Murid-murid boleh cuba melukis mengikut cara yang cikgu tunjukkan.